Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ustazah Nur Syahira binti Zakaria. Okey, insyaAllah pada tahun ni Ustazah akan mengajar Lughatul Quran ataupun bahasa Arab tahun 3. Hal antum musta'idun? Adakah anak-anak semua sudah bersedia? Okey, insyaAllah pada tahun ni tajuk pertama yang kita akan belajar pada tahun 3 ialah Fi Baiti, yang bermaksud di rumah saya ataupun di rumahku. Okey. Kita mulakan dengan muka surat 1. Okey, anak-anak semua boleh buka muka surat 1. Ad-Darsul Awal bermaksud pelajaran pertama lah. Okey, yang bertajuk Fi Baiti, di rumah saya ataupun di rumahku. Kita tengok hadis pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-tahuru syatrul iman, rawahul Muslim. Okey, yang ini adalah maksud bagi hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu adalah antara ciri-ciri keimanan. Okey, apa maksud bersuci? Bersuci ialah bersih dan tidak ada najis. Okey, Islam ni maksudnya satu agama yang sangat-sangat mementingkan kebersihan. Okey, contohnya kalau kita nak solat, kita kena ambil wuduk, dan kenapa kita ambil wuduk? Untuk membersihkan segala diri kita daripada segala kekotoran ataupun tidak ada najis lah, supaya barulah kita boleh solat. Dan di antara syarat sah solat ialah kita perlu bersih daripada. Okey, pernah tak dengar hadis an-nazafatu minal iman? Bermaksud kebersihan itu sebahagian daripada iman. Okey, an-nazafah ataupun at-tuhur bermaksud adalah bersuci ataupun bersihlah, yakni bersih daripada segala najis. Okey, seterusnya kenapa Islam ni sangat mensyariatkan kebersihan? Yang pertama, sebab lambang kepribadian seorang Muslim. Okey, yang kedua, fitrah manusia. Maksudnya semua orang suka kepada benda yang bersih dan yang berbau wangi. Okey, seterusnya yang ketiga, untuk elakkan diri kita daripada sebarang penyakit. Okey, kita mandi hari-hari, sehari kan, kita mandi berapa kali kan? Okey, kena mandilah untuk menjaga diri daripada segala kekotoran. Okey, untuk mengelakkan diri daripada sebarang penyakit. Okey, seterusnya pada hari ini kita akan belajar beberapa tempat di dalam rumah. Okey, ada 7 tempat, atau bukan di dalam rumah. Okey, maksudnya di kawasan rumah lah. Okey, ada 7 tempat. Okey. Tempat yang pertama. Okey, nanti anak-anak boleh tulis maksud dia di dalam buku anak-anak ya. Okey, tempat yang pertama, hammamu. Okey, hammamu ni apa? Okey, kita dah nampak dah. Ada apa ni? Hammamu bermaksud bilik air. Okey. Seterusnya yang kedua, solatut ta'am. Solatut ta'am yang bermaksud okey, ada meja, ada apa ni? Jug air, bermaksud tempat makan lah ataupun ruang makan. Okay, yang ketiga, matbakhun yang bermaksud dapur. Yang keempat, mauqifus sayyarah bermaksud garaj kereta. Seterusnya, makhzanun bermaksud store ataupun tempat kita simpan barang lah. Okey, seterusnya yang keenam,
Salatud duyuf. Salatud duyuf bermaksud ruang tamu. Dan yang terakhir, tempat yang terakhir ialah ghurfatun naum, bilik tidur. Okey, apa kaitannya tempat-tempat ni dengan hadis di atas ni? Okey. Okey, bermaksud bukan sahaja kita kena jaga kebersihan daripada diri je, dalam diri. Tapi kita kena juga jaga kebersihan di tempat-tempat lah. Maksudnya tempat rumah makan, bilik tidur, bilik air, dapur. Okey, garaj kereta, kawasan sekolah, semualah kita kena jaga kebersihan walaupun di mana kita berada. Okey, seterusnya. Okey, di sini Ustazah ada sediakan sebuah nasyid yang mana Ustazah ambil muzik tu daripada nasyid kisah Nabi Nuh yang anak-anak selalu nyanyi kat sekolah tu. Okey, ini adalah supaya dapat memudahkan anak-anak untuk menghafal 7 perkataan bahasa Arab yang baharu pada hari ini anak-anak belajar, supaya mudahlah untuk anak-anak hafal. Okey, dah bersedia? Okey. Mari anak-anak kita belajar bahasa Arab, bahasa syurga. Mari anak-anak kita hafalkan, semoga Allah permudahkan. Dalam kawasan rumah ada tempat-tempatnya, mauqifus sayara, garaj kereta, matbahun pula, maknanya dapur, ghurfatun naumi pula bilik tidur. Salatul ta'am, ruang makan, salatul duyuf, ruang tamu, hammamun pula, bilik air, mahzanun pula, stok barang. Itu sahaja perlu hafalkan, jangan lupa jaga kebersihan. Kebersihan itu sebahagian iman, mari kita amalkan. Saya harap dengan adanya nasyid ni dapat membantu anak-anak untuk mudah lagi menghafal 7 perkataan tadilah. Okey, seterusnya. Okey, hari ni kita nak belajar perbezaan penggunaan kata tunjuk dalam bahasa Arab, iaitu haza, dan hazihi. Okay, haza dan hazihi ni membawa maksud yang sama, iaitu ini. Contohnya dia nak cakap ini rumah, ini ruang tamu, okay. Ini garaj kereta. Okay? Jadi macam mana kita nak guna haza dan hazihi ni? Apa bezanya masa bila kita nak guna haza dan masa bila kita nak guna hazihi? Okey, haza bermaksud ini, digunakan ini untuk muzakkar. Apa maksud muzakkar? Iaitu yang pertama, nama orang lelaki. Apa-apa sahaja nama yang merujuk kepada lelaki. Contohnya haza Ismail. Okey, bermaksud ini Ismail, ataupun okey, haza Ahmad, ini Ahmad. Okey, faham? Yang kedua, haza digunakan ketika mana apa-apa sahaja kata benda yang tidak, okey, maksudnya tidak ada huruf ta. Huruf ta marbutah ni dekat akhir perkataan tu. Okay, contohnya, okay, ini gambar rumah kan? Okay, bahasa Arab rumah ialah baitun. Okay, bahasa Arab bayata. Okay. Jadi akhir huruf di akhir perkataan baitun, yang ini huruf ni bukan huruf ta marbutah kan? Okey, jadinya kita guna haza. Okey. Seterusnya.
Contoh seterusnya, okey, ni garaj kereta. Okey, macam mana kita nak cakap okey, macam mana nak cakap ini garaj kereta? Okey. Haza mauqifus sayyarah. Okey, ini garaj kereta. Okey, sekarang ni kita nak merujuk kepada tempat garaj kereta. Jadi mauqifu ni, perkataan mauqifu ni ialah bermaksud garaj kereta ataupun tempat letak kereta. Jadi huruf yang terakhir ialah huruf fa. Tidak ada huruf ta. Jadinya kita guna haza. Okey, haza. Okay. Faham? Okay, seterusnya untuk hazi. Okay, hazihi digunakan untuk muannas. Okay. Tadi haza untuk lelaki. Sekarang ni hazihi untuk muannas. Yang pertama, hazihi digunakan untuk nama orang perempuan. Contohnya, kita nak cakap ini Siti. Hazihi Siti. Hazihi Syahira. Hazihi maksudnya kalau orang nak tunjuk saya, okey, ini Syahira, ini Cikgu Syahira. Okey. Jadinya hazihi Syahira. Okey. Seterusnya digunakan untuk kata benda yang ada. Tadi tak ada huruf ta kan? Okay, sekarang ni kena ada huruf ta dekat hujung perkataan tu, barulah kita akan guna hazihi. Contohnya, ni gambar ruang tamu. Okay, ni gambar ruang tamu. Okay, dalam bahasa Arab, ruang tamu ialah solatud duyuf. Ni merujuk kepada tempat lah. Solatu tu maksudnya ruang tamu. Okay, jadi kita ada huruf ta kat hujung ni. Ruang tamu kan nak tunjuk kepada tempat kan, bukan nak tunjuk kepada orang. Orang ni tetamu, tapi kena merujuk kepada tempat. Maksudnya tempat tetamu lah. Okay, jadinya solatu merujuk kepada tempat, ruang. Okay, jadinya ada huruf ta. Jadi bila ada huruf ta ni, okay, ada huruf ta, kita kena guna hazi. Okay, contoh yang kedua. Okay, gambar kereta. Okay, dalam bahasa Arab kereta ialah sayyarah. Okay, akhir perkataan sayyarah ada huruf ta. Okay, ada huruf ta. Jadi kita guna hazihi. Okay, itu sahaja. Okay, seterusnya. Okay, untuk yang terakhir, Ustazah nak anak-anak semua keluarkan satu buku tulis untuk khas untuk bahasa Arab lah. Jadinya Ustazah nak anak-anak semua buat latihan. Okay, at-tadrib ni bermaksud latihan. Okay, ni ada gambar, ada 6 latihan. Okay, kenapa ada tempat kosong ni? Bermaksud anak-anak kena tulis haza atau hazihi. Contohnya, ni ain. Nama dia ain. Macam ni kita nak buat ini ain. Nak tulis haza ke ataupun hazihi. Ni pun sama. Ni bintang, najmun. Kita nak tulis haza ke hazihi. Okey? Okey. Okey. Sebelum berakhirnya, Ustazah terangkan lagi sekali penggunaan haza dan hazihi. Haza digunakan untuk muzakkar ataupun untuk merujuk kepada nama-nama lelaki. Haza Ismail, haza Asma, haza Ahmad. Minta maaf, haza Ahmad bukannya Asma. Haza Ahmad. Okay, yang kedua digunakan untuk apa-apa perkataan yang tidak ada huruf ta marbutah di akhirnya. Okey, yang tak ada huruf ta marbutah di akhirnya. Okey, seterusnya hazihi digunakan untuk muannas. Contohnya hazihi Siti, hazihi Aisyah, hazihi Auji. Okey, yang kedua hazihi digunakan untuk kata benda yang ada huruf ta marbutah di akhir perkataannya. Okey, faham? Latihan tadi tu mudah. Tulis keadaan awak buat latihan, awak tulis gambar tu terpulang nak lukis ke tak, tapi Ustazah minta semua anak boleh lukis lah. Okey, kemudian tulis sama ada nak tulis haza ke ataupun hazihi dekat tempat ruang kosong tadi. Okey, sekian itu saja daripada Ustazah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.